ಕಿಟ ತಕು ತಕದೆ ಗಿಣ ಕುತಕ ಗಿಡತಕ ಗಿಣ ಕುತಕ ತಕುಂದರಿ ಕಿಟ ತಕು ತಕುಂದರಿ ಕಿಟ ತಕ ಕೊಕುಂದರಿ ಕಿಟ ತಕ Tinnappalam kondu taruvan. Lenggok badan, hentakan kaki dan ekspresi wajah yang tepat serta seiring dengan irama muzik klasik India ini berjaya memukau penonton yang hadir menyaksikan debut solo pertamanya pada bulan Jun lalu. Siapa sangka, gadis Melayu yang mesra disapa Nadira kini muncul sebagai pesona baharu dalam persembahan tarian klasik India. Bagaikan sudah sebati dengan jiwanya, minat Nadira terhadap bidang seni tari bermula sejak kecil lagi. Saya start dari jadi flower girl. Flower girl untuk VVIP yang datang dalam event-event yang ada dekat negeri Pahang dulu. Ayah saya waktu tu pegawai kebudayaan di JKKN Pahang. Ayah saya yang bawa saya untuk jadi flower girl tu. Lepas tu saya selalu ikut ayah saya pergi kerja waktu kecil. Ayah saya kan dalam bidang seni juga. So bila saya ikut dia pergi kerja, saya nampak surrounding saya tu macam-macam yang diorang buat. Menari, berteater. Minat saya daripada situlah saya rasa. Saya datang waktu latihan kakak-kakak abang-abang penari di Taman Budaya. Kadang-kadang ikut-ikutlah juga diorang macam kat tepi-tepi tu. Waktu masuk sekolah, saya dah start masuk kelab kebudayaan. And then dari situ saya dah start aktif dari sekolah rendah sampai ke sekolah menengah. Saya habis menengah, saya terus masuk Aswara, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan. Saya ambil diploma dan degree dekat situ dalam bidang tari juga. Jadual kerja yang padat sebagai seorang penari tidak pernah menghalang Nadira untuk mencuba sesuatu yang baharu. Dia mula jatuh cinta terhadap seni tarian klasik India sewaktu menuntut di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara. Sebab bila saya dah masuk Aswara, saya jumpa tarian India klasik ni sebab dia ada dalam silibus Aswara. So dari situ saya belajar sebab kena belajarlah kan sebab tu dalam silibus. Cabaran saya sebenarnya banyak. Salah satunya adalah memori. Saya memori tak kuat sangat. Saya sebenarnya cepat dapat, cepat lupa. Apa yang saya kena buat adalah saya kena praktis selalu supaya saya ingat. And then akan jadi memory muscle. Muscle tu dah tahu dah apa nak buat. Kalau saya tengah lupa tapi tangan still berjalan. Sebab saya dah praktis selalu. Sebab tu saya kena selalu praktis. Yang kedua adalah bahasa dia. Saya kena faham apa yang dia tengah bercakap. Sebab pergerakan dia berdasarkan dari percakapan dia juga. Maksudnya kalau saya buat pergerakan tu sebelum dia cakap, itu dah macam tak kena lah dengan tarian tu. Tarian klasik India seperti Bharatanatyam ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipelajari maupun dipersembahkan. Namun berbekalkan minat yang mendalam, anak kelahiran Melaka ini berjaya membuktikan kemampuan serta bakatnya. Klasik artinya dia berdefinasi, ada banyak definisi. Tapak kaki dia ada beberapa posisi yang ada nama dan kita gunakan gesture language, hasta, kita panggil ni hasta. Hasta mudra. Ada yang tak ada bererti, ada yang ada bererti. Kita ada dua bahagian dalam tarian tu. Satu ialah tarian nrita, iaitu tarian pure dance. Dia artinya tak ada erti. Yang lagi satu adalah lyrical. Dia ada lirik. So kita ikut lirik dan kita buat expression dengan tangan. Artinya macam bunga atau lebah atau sang surya atau air atau bunga teratai. Macam ni ada beberapa gesture language dan kita ada ekspresi muka juga. So macam marah, macam cinta, macam gelak, macam ni. So ada beberapa ekspresi yang kita panggil navarasa, yang 9 rasa ada di muka. Dan Nadira ni datang dari sekolah seni Aswara. So dia berpengalaman macam full time dancer. So dia belajar tarian, bukan saja tarian Melayu, Cina, dia belajar juga tarian India dan tarian Barat.
So dalam badan dia ada banyak vocabulary tarian, dan kerana badan tu dah biasa, dalam English kita kata pliable, artinya dia sudah gerak banyak. So untuk dapatkan movement tu lebih senang kerana dia ada variety, dia punya badan boleh gerak macam ni, macam tu. So kerana dia penuh masa dalam tarian, pelajaran dia lebih cepat untuk belajar. Lanjut dulu, lanjut macam ni, dan naikkan tumit ke buntut. Oh, okey. Tumit ke buntut. Go. And kanan. Okey. So, bend Kanan. And kiri. Yes. Okey, tarian Bharatanatyam ini sebenarnya merupakan sebuah tarian klasik India yang unik serta mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Dan untuk menguasainya memerlukan masa 8 hingga 12 tahun sepenuh masa. Dan ia melibatkan pergerakan tangan, mata dan kaki yang teliti. Jadi macam mana nak sambung tadi? Sambung macam ni. Oh, macam ni. Ya, macam ni. Kejayaan Nadira dalam menguasai tarian yang dipelopori oleh kaum India ini berjaya mencuri perhatian ramai, khususnya rakan-rakan seperjuangan yang berbangsa India. Ciri-ciri ataupun apa yang diperlukan untuk menunjukkan satu emosi. So, kadang-kadang kalau kita cuba nak try menari ataupun buat something that kita tak biasa, dia akan nampak pelat ataupun something. Tapi bila Nat menari itu tak nampak pelat, dia faham apa yang diperlukan. Saya rasa sangat bangga sebab dia belajar tarian ni walaupun itu budaya kita, and walaupun tarian ni susah, tapi dia sangat bagus dalam tarian ni dan dia memang idola saya. Nadira akui perbezaan budaya dan kepercayaan menjadi antara cabaran terbesar buat dirinya. Dia sentiasa melakukan yang terbaik untuk menjaga sensitiviti agama supaya tidak memberi kesan negatif terhadap kehidupan maupun kerjayanya. Tarian tradisional, zapin, joget semua kebanyakannya just have fun, macam senyum, malu-malu ke apa kan. Tapi yang ni kena bercerita. So saya tak biasa. Jadi saya memang kena tengok video-video dari senior, dari luar negara, yang dari India punya dancer. Saya tengok cikgu-cikgu saya punya video. So saya kena perhatikan and then try observe, and then saya try saya punya style pula. Macam hari ni hanyalah saya punya passion tentang dalam art form. Saya punya dalam bidang seni tari. Saya tak ada campur aduk agama. Kita kan tinggal dalam satu Malaysia yang berbilang kaum. Saya belajar juga tarian Cina, tarian Melayu, tarian India. Meskipun tinggal berjauhan daripada kedua ibu bapanya, mereka sentiasa menjadi pendorong utama buat Nadira. Nadira ni dia seorang yang dia tahu apa dia nak dalam hidup dia. Belajar pun ambil diploma dan dalam bidang tarian, and then sambung degree masuk dalam bidang tarian juga, and then bekerja pun dalam bidang tarian. So tak kisah awak campak apa sejenis genre tarian, dia boleh buat. Classical India, ballad, contemporary, traditional, semua dia boleh buat. So kita membesar dengan didedahkan dengan pelbagai acara-acara budaya. Tak kisahlah dari segi seni nyanyian, seni tarian, banyak acara yang melibatkan budaya lah. So saya lebih cenderung minat kepada bidang nyanyian. Adik saya Nadira dia lebih minat dalam bidang tarian. Pun saya sendiri sebagai seorang abang dan even our parents pun ada macam nasihat dia tak nak ke macam cebur bidang lain, lari daripada bidang tarian. Dia cakap dia tak nak, dia tak boleh. Dia macam tarian ni memang dah sebati dalam diri dia. Apa yang saya nampak kawan-kawan Nadira dengan Nadira ni, bila buat latihan tu memang kerap kali kena marah, kerap kali, tetapi
bila buat show, bila atas pentas, the actual show tu, Nadirah dan kawan-kawannya memang all out. So, dari itu kita macam tak menyangka. Saya akan duduk di auditorium, saya duduk belakang bersama dengan audience yang sama. So, dari situ kita nampak penglibatan Nadirah tu ada nampak outcome yang positif. Bakat seni tari dalam bidang seni tari India klasik ini, saya berharap agar ia dapat membuktikan kepada rakyat Malaysia bahawa bukan Melayu pun boleh menari apatah lagi menguasai tarian klasik India yang sukar ditarikan atau dipelajari oleh mana individu sekalipun. Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Ternyata penat lelah Nadirah selama ini tidak sia-sia. Diiktiraf sebagai penari solo Bharatanatyam Arangetram dan berjaya menguasai pelbagai jenis genre tarian di usia muda adalah satu pencapaian yang sangat membanggakan. Diharap suatu hari nanti Nadirah mampu melebarkan lagi sayap bakatnya sekaligus mengangkat warisan seni negara ini ke peringkat antarabangsa.